ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يسر ولا تعسر يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Jazailan Mursi Tuan Rumah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama dan selama-lamanya marilah kita mengucapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah dan kurnianya dapat lagi kita berkumpul pada malam yang berbahagia ini di rumah yang mulia ini. Selawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang berselawat ke atasku sekali, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berselawat ke atasnya 10 kali. Bukan manusia yang berselawat ke atas kita, tetapi Allah yang berselawat ke atas kita. Maka rugilah kita kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad, kita tak iringi dengan sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau nak menaiki mimbar, beliau mengatakan amin. Naik mimbar tangga yang kedua, beliau baginda mengatakan amin. Naik tangga yang ketiga, baginda mengatakan amin. Hadis ni cukup popular, tuan-tuan, puan-puan punya sudah pernah mendengar. Salah satu daripadanya, Jibril berdoa, celakalah kepada umatmu wahai Muhammad apabila mendengar namamu tidak mengucapkan selawat dan salam ke atasmu. Rasulullah kata amin. Yang berdoa itu adalah sebaik-baik, nombor 2 sebaik makhluk. Yang berdoa, yang mengaminkan itu adalah sebaik-baik makhluk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita dengar nama Nabi Muhammad, kita tak mengucapkan selawat dan salam, maka rugilah kita. Saya diminta oleh Jazailan sedikit untuk membincangkan tentang salat jemaah dan salat musafir. Perkara ini adalah perkara yang orang kata kita selalu buat, tapi mungkin kadang-kala kita ada terlupa, kelalai ataupun sebagainya. Sedarlah bahawa kita sebenarnya, kita berada dekat sini, kita telah tergolong dalam 2 golongan, yang mana dua golongan tersebut mendapat payung Allah ataupun naungan Allah di akhirat sana. Iaitu daripada 7 golongan, sab'atun yuzilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Dia ada 7 golongan. Dan alhamdulillah kita berdoa kepada Allah agar kita sama-sama termasuk dalam 2 golongan ini. Golongan yang daripada 7 golongan, kita termasuk dalam 2. Golongan yang pertama itu 2 lelaki yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita datang kat tempat ni tiada tak lain dan tidak bukan, hanya kerana Allah. Kalau kita datang kerana benda lain, sama-sama kita tajdid niat kita, memperbaharui niat kita, agar niat kita datang ke sini hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan golongan yang kedua adalah golongan yang hatinya sentiasa berada di masjid. Mungkin kat sini tak ada masjid, tapi kita sembahyang berjemaah. Fadilatnya yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup hadis cukup popular, 27 darjat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis yang bermaksud, jika umatku tahu tentang kelebihan sembahyang berjamaah, nescaya mereka akan datang ke rumah-rumah Allah ataupun ke masjid sekalipun dalam keadaan merangkak. Dalam keadaan merangkak, tuan-tuan, kita cuba kita selami diri kita. Kita alhamdulillah, kita dah sembahyang jemaah. Mungkin bukan pada hari ini, pada hari lain kita sembahyang jemaah di masjid. Anak-anak kita, isteri kita ataupun saudara mara kita
ahli keluarga kita, jiran tetangga kita. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, Allah sebut, peliharalah diri kamu dan diri ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita nak jaga diri kita dan jaga diri keluarga kita. Kemudian Allah sambung ayat tu, waquduhan nas wal hijar, yang mana bahan bakarnya kayu api daripada api neraka itu adalah manusia dan batu-batu. Batu-batu ini ada ulama menafsirkan daripada berhala-berhala, patung-patung yang menjadi sembahan orang bukan Islam. Sebab itu dalam konsep dakwah pada hari ini, untuk orang kata kita nak menjaga diri kita dan ahli keluarga kita, sama-sama bersemayang. Pokoknya semayang dulu. Semayang Jumaat tu nombor 2, semayang dulu. Sebab apa? Baru-baru ni saya nak cerita pengalaman saya sendirilah, yang menyebabkan nanti saya sedih sangat-sangat. Pakcik kepada kawan saya meninggal. Saya dapat tahu sebab pakcik tu saya kenal. Saya boleh kata rapat dengan dia. Saya pun datanglah tanam pasar katanya. Kawan saya kata, saya ajak dia waktu azan asar, saya ajak dia pergi ke surau. Semayang asar di surau, tapi semayang jemaahnya, semayang jenazahnya di rumah. Tak kisahlah tu. Saya ajak dia ke surau. Jawapan yang pertama sekali dijawab, aku tak mandi wajib lagi. Saya cukup Allah Akbar. Itu kawan kita. Kalau terjadi pada anak kita, bayangkan anak kita satu hari nanti bila kita tanya, dah semayang dah, tak mandi wajib lagi, apa? Sedangkan dia sendiri memandikan mayat tu. Ada keinsafan dalam diri dia. Yang keduanya, apabila jemaah surau datang nak semayang jenazah, orang yang duduk di depan rumah, siapa yang tak ambil wuduk lagi, cepatlah ambil wuduk, kita semayang jenazah. Asalnya tidak semayang, tapi jenazahnya semayang. Itu kalau terjadi pada diri kita, pada anak kita, pada cucu kita, atau pada saudara mara kita. Saya masa itu saya terlalu sedih sangat, tak tahu nak kata macam mana. Sedangkan kawan tu selalu bila setiap kali saya jumpa, saya ajak dia semayang. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersembahyang. Di sana, di luar sana berapa ramai lagi yang tak bersembahyang. Apatah lagi sembahyang berjamaah. Rasulullah kata tadi, datang dalam keadaan merangkak. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk bersembahyang dan bersembahyang berjamaah. Dan aku juga jika tidak memberatkan padaku, aku akan kumpulkan kayu api untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak pergi sembahyang berjamaah. Sampai begitu sekali tuntutan untuk kita sembahyang berjamaah di masjid. Walaupun Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan sembahyang jemaah itu fardu kifayah, sedarkah kita bahawa setiap langkah kita ke masjid, dalam sebuah hadis, setiap langkah dapat pahala pergi dan balik. Rasulullah SAW kata, aku ni kalau boleh nak rumah jauh pada masjid. Tuan-tuan pernah pergi ke Madinah, rumah Nabi itu sebelah masjid dia. Kubur yang menjadi makam Nabi itu adalah rumah Nabi satu ketika dulu. Dekat je dengan masjid Nabi. Rasulullah kata, rumah aku kalau jauh kan bagus, supaya senang setiap langkah aku mendapat pahala, setiap aku balik mendapat pahala. Dan kalau kita ambil wuduk pula sebelum kita keluar ke rumah, malaikat catatkan sepanjang pergi dan sembahyang pulang kita dalam keadaan bersembahyang, walaupun kita tak bersembahyang masa tu. Itu fadilat sembahyang berjamaah. Kemudiannya Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang yang lelaki buta. Nama dia Abdullah ibni Abi Maktum. Dia seorang yang buta, sahabat Rasulullah SAW, seorang yang buta. Abdullah ibn Abi Maktum ini kerana dia Rasulullah pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Abasa
Rasulullah bermasam muka dan berpaling. Kisahnya apabila Abdullah Abi Maktum tu, Ibn Abi Maktum ni bertanya kepada Rasulullah tentang sesuatu, Rasulullah paling ke muka dia dalam keadaan masam. Dia buta. Rasulullah paling masam. Kemudian Rasulullah pandang tempat lain. Yang tempat lain tu adalah kaum-kaum Quraisy, musyrikin Quraisy. Allah tegur dia. Allah tegur Rasulullah. Nak kata Allah tegur walaupun dengan orang buta, orang tak nampak pun. Kalau kita masam ke, kita buat apa pun orang buta tak nampak. Tapi Allah tegur supaya beradab walaupun dia tu buta. Rasulullah, Allah kata dia itu lebih berhak iman daripada orang kafir Quraisy. Allah bin Maktum tanya kepada Rasulullah, Rasulullah, aku ni buta. Tak ada orang nak pimpin aku sembahyang jemaah. Nak bawa aku ke masjid. Boleh tak kau ringankan aku supaya aku sembahyang di rumah? Rasulullah SAW jawab, ya, boleh. Kemudian dia pun pergi. Tak, dalam setapak dua tapak Rasulullah panggil balik. Adakah kau mendengar azan ya Abdullah? Allah kata, aku dengar. Maka wajib ke atasmu untuk pergi sembahyang berjamaah. Itu sembahyang berjamaah. Kadang-kadang kita lupa tentang sembahyang berjamaah. Sebenarnya fadilah sembahyang jemaah ni terlalu banyak. Kita tolaklah sembahyang sembahyang berjamaah. Kita berada ni, kadang-kadang kita berada di zon selesa. Kita rasa kita sahaja yang beriman pada Allah SWT, orang lain tak. Saya bila jadi imam ni rasa tanggungjawab berat sangat-sangat di Kota Damansara. Bila saya pergi satu tempat tu, tengok lelaki macam perempuan, perempuan macam lelaki. Orang sembahyang tak betul, kita kena tegur. Rasa tanggungjawab tu terlalu berat. Dan saya pernah letak jawatan sekali. Pernah letak jawatan dan kemudian dia orang suruh juga lagi. Sebab terlalu berat. Kalau kita fikir bahawa sebelum kita nak suruh orang tu, kita kena buat dulu. Kita suruh orang sembahyang, tapi kita tak sembahyang. Allah kata, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah yang sangat besar pada siapa-siapa yang pandai cakap, tak pandai buat. Orang kita kata cakap tak serupa bikin. Minta maaflah saya bahasa Kelantan kurang sikit, walaupun isteri orang Kelantan. Walaupun isteri orang Kelantan, saya cakap dengan dia pun cakap KL juga, cakap luar. Dia pun cakap luar juga, tak boleh cakap Kelantan dengan saya. Balik kampung pun cakap luar juga. Sebab kalau cakap Kelantan, saya belajar cakap Kelantan, dia kata bunyi macam bunyi macam orang Siam. Terus saya tak nak cakap lah. Saya cakap Kuala je, tenang. Kat mana tadi? Cakap tak suka. Cakap tak suka bikin. Sedangkan Allah seru supaya kita ni baik dan kita sentiasa kena berdakwah. Peratus kalau kita letak 100%, kita kena perbetulkan diri kita sebelum kita menyuruh kepada orang lain, sama ada sembahyang, puasa ataupun sebagainya. 100% daripada 100% tu 70% kita kena letak perbetulkan diri kita. Lagi 30% baru kita betulkan orang lain. Kita suruh anak kita semayang, tapi kita tak semayang. Bukan tuan-tuan orang lain. Alhamdulillah semayang. Lagi bagus kalau anak dia semayang, mak bapak dia tak semayang, dia boleh mengajar mak bapak dia semayang. Ini berlaku kepada anak murid mak saya sendiri. Mak bapak dia tak semayang, tapi dia hantar mak saya ni mengajar ngaji. Dia hantar mak saya mengaji pun dia ajar khafa, belajar fardu ain. Alhamdulillah daripada bapak dia ni bukan sembahyang, kaki sembahyang, sekarang ni 5 waktu dekat surau. Selalunya bapak jadi anak ini, anak tarik bapak untuk bersembahyang. Bila kita lepaskan tanggungjawab kita 30% tu kita tak menyuruh kepada orang lain, lebih-lebih lagi kepada ahli keluarga kita. Ya betul, di sana nanti yaumala yang fa'umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang di mana tidak memberi manfaat harta dan anak pinak.
kita harta banyak, kita anak ramai, tak bermanfaat apa-apa. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hatinya sejahtera. Tapi kita kena ingat, kalau kita tidak menyuruh anak kita pakai tudung dengan betul, tutup aurat dengan betul, sembahyang dengan betul, ataupun apa sahaja, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak kita akan tarik kita nanti di akhirat sana. Kalau bukan anak kita, jiran kita. Salihin ni kaki masjid, imam masjid Kota Damansara, tapi tak pernah mengajak jirannya pergi sembahyang Jumaat. Contoh di akhirat sana jiran tu, Solihin tak pernah ajak aku sembahyang ya Allah. Semua yang boleh sangkut akan sangkut paut, semua akan melepas diri. Mak ke, ayah ke, anak ke, semua dia akan sangkut paut. Sebab itu besarnya tuntutan dakwah, lebih-lebih lagi sembahyang. Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud pertama-tama yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sembahyang. Jika sembahyangnya baik, maka baiklah segala-galanya. Jika sembahyangnya tak baik, tak baiklah segala-galanya. Oleh itu saya ni menyuruhlah. Saya ni tak ada anak lagi sebenarnya. Doa-doakanlah supaya saya ada anak. Setahun lebih dah berkahwin. Belum ada rezeki lagi. Saya suka untuk orang kata mengajak ataupun menyeru kepada para ibu bapa, kan, yang mempunyai anak perempuan, apabila nak pilih menantu tu, first kali suruh dia jadi imam. Boleh ataupun tak boleh. Sebab apa saya kata macam tu? Dia bakal menjadi imam anak kita. Kalau dia tak boleh jadi imam, macam mana kita nak lepaskan anak kita kepada dia? Kalau dia sembahyang pun tak betul lagi, macam mana kita nak lepaskan anak kita kepada dia? Itu kita kena fikirkan. Sebab apa? Kalau kata kita lepaskan juga, walaupun dia hati dia orang tu sama-sama suka dah, kita lepaskan juga. Sedangkan dalam keadaan yang sama, si lelaki itu tidak pandai bersembahyang, contohnya, anak kita akan sangkut paut. Yang akan dipersoal sekali, wali yang besar, bapa aku yang mengizinkan aku kahwin dengan dia, ya Allah. Sedangkan bapa aku tahu dia ni bukan orang yang pandai sembahyang, bukan kaki sembahyang. Itu kita kena jaga-jaga. Sebab tuntutan sembahyang ni sangat besar. Sebab apa? Rasulullah SAW mengambil sembahyang itu di langit. Adapun syariat yang lain di bumi, tapi sembahyang di langit. Tadi saya baca surah Taha. Dalam surah Taha tu antaranya Allah berdialog dengan Nabi Musa. Allah kata, wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Aku memilih engkau wahai Musa untuk mendengar aku, wahyu aku. Kelebihan Nabi Musa ni, dia boleh bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perantaraan Jibril. Allah kata, innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku Allah, aku tiada Tuhan melainkan aku, kata Allah. Wa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah. Wa aqimis salata li dzikri, dan kerjakanlah salat untuk mengingatiku. Sejak dan zaman dahulu lagi, sejak syariat Nabi Musa, Allah suruh sembahyang. Sampailah syariat Nabi Muhammad SAW, Allah suruh sembahyang. Maka rugilah kita kalau kita tak bersembahyang. Lebih lagi kalau kita tak bersembahyang di masjid. Dan sabda Rasulullah SAW lagi, antara sifat-sifat orang munafik, mereka berat untuk menunaikan solat subuh dan solat isyak. Itu sifat munafik. Orang munafik ni dah memang berat menunaikan solat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala. Sesungguhnya orang munafik ini cuba menipu Allah, bahkan mereka menipu diri mereka sendiri.
Dan apabila mereka mengerjakan salat, mereka mengerjakan dalam keadaan yang malas. Cuba kita fikir, pernah tak kita sekali tu nak bangun sembahyang tu, Allah malas ni nak bangun. Kalau ada terasa macam tu, sifat munafik tu ada pada dalam diri kita. Ketahuilah bahawa munafik ini berada di kerak neraka. Neraka yang paling bawah sekali, yang paling panas sekali, itu tempat munafik. Dalam orang munafik ni malas mengerjakan solat. Dan solat yang paling malas dia kerjakan adalah solat subuh dan solat isyak. Kalau kita ni balik dah maghrib, sembahyang maghrib, makan, nak pergi isyak tak sempat, tengok TV, lalai tengok TV, pukul 10, Allah isyak tak sembahyang lagi, malasnya nak sembahyang. Itu dah ada sifat munafik dalam diri kita. Kalau kita tak ada, alhamdulillah. Tapi kalau kita pernah terlintas, begitu juga dengan solat subuh. Sekarang ni subuh 7.20 baru habis. Baru habis 7.20, 6.10 baru masuk subuh. Makin lama makin lewat kan. Nanti awal balik. Alah baru 6.30, 7.20 habis. Jom lagi, tarik lagi. Alah baru pukul 7 ada lagi waktu. Bangun Allah 7.30. Mungkin bukan tuan-tuan, mungkin orang lain. Tapi kalau pernah terjadi, sama-sama kita insafi bahawa perkara menunaikan solat ni lebih lagi solat jemaah. Bukannya satu perkara yang boleh dianggap mudah. Dekat situ saya ada respect sikit dekat Muhammad Ali. Tuan-tuan kenal kot Muhammad Ali, juara tinju tu kan. Dia bawa mancis setiap kali pergi mana-mana, walaupun dia bukan orang yang sokong. Dia akan bakar tangan dia setiap kali dia terfikir nak buat maksiat. Dan begitu juga apabila kawan saya tadi, isteri dia mengadu kepada saya, dia berada di belakang saya masa tu. Saya kata, kawan saya ni sokong. Saya kata kat dia, lighter tu kau ambil, kau bakar tangan dia. Kalau tak nak semayang, kau bakar lagi. Nanti dosa. Tak ada yang dosa kau bakar, yang kau suruh dia semayang. Saya kata macam tu. Kalau tak buat macam tu, sampai bila? Kalau dia kata dia tak mandi wajib, tak mandi wajib lagi, berapa banyak sembahyang yang dia tinggal. Tapi bila tanya bab puasa, kau puasa tak puasa? Penuh tak puasa tahun ni? Aku penuh puasa, sembahyang. Sebab apa? Menjadi kita, orang kita ni tekankan puasa dulu, sembahyangnya tidak. Sedangkan Rasulullah SAW kata, ajarkan sembahyang ketika berumur 7, pukul ketika berumur 10. Anak kita tak larang puasa, suruh juga puasa, alah sekejap je lagi. Tapi kalau tak semayang, itu kesilapan orang kita dalam mendidik anak. Lebihkan puasa sedangkan sembahyang. Sebab itu banyak orang sembahyang, banyak orang berpuasa penuh tapi sembahyangnya tidak. Ini terjadi pada kawan-kawan saya sendiri. Sebab saya orang Kuala Lumpur, bukan orang Kelantan. Bila orang Kuala Lumpur ni, suasana orang Kuala Lumpur ni macam-macam. Dan dalam kampung tu, saya dengan abang saya saja yang belajar agama. Setakat ni lah. Ada 2-3 orang lagi, tapi orang kata yang menjadi, orang kata yang jenis turun ke masyarakat. Bila petang-petang, saya suka minum kat kedai kopi. Time tu lah saya nak jumpa diorang, time tu lah saya nak basuh kepala otak diorang. Sampai satu ketika ada mesej sampai ke orang sebelah saya, syaitan dah panas kat ini. Dia hantar mesej kat kawan saya, panas. Sebab kena basuh selalu. Bukan apa, kita nak ajak dia semayang sahaja. Lebih malang, saya pernah ajak kawan saya minta dia hantar. Dah berada kat masjid, orang dah azan, jom masuk masjid semayang sama-sama. Kau pergilah dulu, nanti aku sampai kesudah dia tak. Dia berada dalam masjid. Tu bab semayang lah. Cuma saya minta Zaila minta saya sentuh sikit bab semayang musafir. Bab saya musafir ni banyak yang kita kadang-kadang kita terlepas pandang. Saya nak sentuh yang benda-benda yang mungkin kita terlepas pandang. Semua tahu tentang jamak qasar. Jarak yang dibenarkan 81 km.
81 km. Kurang tak boleh. Itu yang paling sikit lah tu saya ambil. Ada yang kata 85, ada yang kata 89. Paling sikit 81. Kurang pada 81 tidak dibenarkan jamak dan juga qasar. Yang keduanya, kalau kita jamak takdim, contohnya kita jamak takdim waktu zuhur, kita sampai kat rumah asar tak masuk lagi. Adakah perlu kita sembahyang asar ataupun tidak? Sebab asar tak masuk lagi. Mengikut pendapat Imam Syafi'i yang muktamad, kena sembahyang. Kena sembahyang asar balik. Sebab apa? Kita dah keluar daripada musafir. Kecuali kalau kita sampai kat rumah kita, masjid kat rumah kita tu tengah sembahyang asar ataupun asar dah masuk. Kalau kita sampai sebelum asar, kita kena sembahyang asar balik. Sebab apa? Asar tak masuk lagi, kita dah sampai dekat rumah. Walaupun di sana ada pendapat lain mengatakan tak perlu sembahyang, tapi pendapat itu pendapat yang lain. Pendapat Imam Syafi'i yang muktamad, pendapat daripada Imam Syafi'i mengatakan perlu sembahyang balik. Itu yang pertama, yang kadang-kadang kita terlupa. Saya ambil benda-benda yang kita terlupa. Yang keduanya, bila kita balik kampung, sebab balik kampung garanti lah ikut apa ni, kebanyakan ni ikut Bermusang kan, Kelantan tu. Saya tak pernah lagi balik ikut Gerik, semua ikut Kelantan je, ikut Bermusang je. Saya selalu berhenti dekat Pulau Sepuh, dekat Benter, masjid kat Benter, depan sikit pada perangai Benter tu, saya berhenti kat tu semayang. Kalau kita bertolak Jumaat, sebelum Jumaat kita tak boleh tinggal. Kalau kita bertolak hari Jumaat, sebelum subuh kita boleh tinggal sembahyang Jumaat. Kalau selepas subuh kita kena sembahyang Jumaat, ada ulama mengatakan boleh tak kita jamak antara Jumaat dengan asar. Yang pertama kata tak boleh, tapi yang kedua kata boleh. Ini dia pendapat dia sama kata. Dan saya kalau musafir hari Jumaat, saya buat jamak. Okey, kita berjamak, kita balik kampung. Kita balik kampung, contohnya kita balik kata 5 hari. Kita target kita duduk Kelantan contohnya 5 hari, ataupun urusan kerja kita 5 hari. Dalam masa 5 hari itu kita tidak dibenarkan jamak dan qasar apabila kita sampai di kampung kita. Yang dibenarkan untuk jamak dan qasar sebab kita dah menetap kat sini, kita balik rumah mak kita tu bukan kampung kita dah, bukan tempat kita menetap dah. Yang dibenarkan apabila kita balik 3 hari, kita katakan kita balik hari Isnin dan kita kembali kepada hari Jumaat. Kalau ikut kat situ 5 hari semuanya, tapi saya kira kat situ 3 hari sahaja, tidak termasuk hari pergi dan hari balik. Kalau termasuk hari pergi dengan hari balik, semuanya 5 hari, maka di situ dibenarkan untuk kita jamak dan qasar. Senang kata 3 hari tak termasuk 3 hari hari pergi dan hari balik, dibenarkan jamak dan qasar. Jika kalau kita kata kita pergi hari Isnin, kita balik hari Sabtu, tak dibenarkan jamak dan qasar pada kampung kita tu, dekat kampung kita. Itu kalau kita tetap waktu bila kita nak balik. Okey, katakan kita outstation, kena kerja kat luar, beli tiket dan kita tak beli tiket pulang bila. Rasulullah SAW pernah sembahyang jamak dan qasar selama 17 hari. Dan dalil ini menjadi dalil bagi kita, bagi Imam Syafi'i, jika kita pergi satu tempat dan kita tak tahu bila kita nak balik, kerja kita tak siap, kita jangkakan besok siap, tak siap juga, kita tengok besok tak siap lagi, lusa pun tak siap lagi, dibenarkan untuk kita jamak dan qasar sehingga hari yang ke-17, tidak termasuk hari pergi dan hari balik. Kalau masuk 19 hari, itu kalau kita kata kita tak tetap hari. Kalau tetap hari, 3 hari pergi dan 3 hari balik. Dan kita tidak dibenarkan untuk kita qasar di dalam kawasan, jamak qasar dalam kawasan kampung kita, kawasan rumah kita. Contohnya kat Bangi, kena keluar pada Bangi.
Kalau saya kota Damansara, keluar pada kota Damansara lah. Keluar pada kampung, baru kita balik. Kalau kita dah sampai kampung, dah sampai tempat rumah kita tak dibenarkan jamak dan qasar. Dan ada satu soalan yang dilontarkan kepada oleh jemaah lah. Soalan dia kata, dia musafir waktu malam dan sampai kat tempat hentian rehat tu tak ada orang. Dia khawatiri kalau dia turun sembahyang, dia buat jamak maghrib isyak lah ya. Dia turun sembahyang, dia khawatiri dia dirompak. Dia kata boleh tak dia jamak di rumah? Ada pendapat ustaz, pendapat mengatakan boleh, tapi dia tak boleh qasar. Boleh jamak tapi dia tak boleh qasar. Sebab apa? Dalam ketika itu dia dalam keadaan takut. Keadaan takut ketika dalam musafir itu dalam keadaan takut. Kalau dia berhentikan sekarang ni macam-macam. Siang-siang hari pun orang merompak. Lagi-lagi yang pakai motor siang-siang hari pecahkan tingkap, ambil dompet benda semua. So dia benarkan untuk kita jamak pada di rumah kita. Tapi kalau boleh, untuk kita berhati-hati. Kalau kita dah sampai Kuala Lumpur ke, dah sampai kat Bangi ke, sebelum kita sampai kawasan rumah kita, kita berhenti kat mana-mana masjid untuk kita semayang. Itu yang sebaik-baiknya. Dan juga untuk semayang jamak dan qasar ni, orang kata dia sebenarnya saya bagi secara rambang je lah. Kalau saya buka, kalau saya mengaji pengajian saya di Kota Damansara, saya menggunakan kitab satu-satu saya pergi. Kalau kita qasar, kita jangan sekali-kali sembahyang dengan orang yang sembahyang penuh. Kalau imam tu sembahyang 4, kita niat qasar, kita jangan ikut dia. Walaupun dia berada di rakaat ketiga, walaupun pendapat Ustaz Azhar Idrus, dia kata boleh. Tapi pendapat itu pendapat yang kecil sangat. Jumhur ulama mengatakan tak boleh. Kita yang sembahyang qasar, kita ikut orang sembahyang penuh. Melainkan kalau kita nak sembahyang penuh juga dan kita jamak nanti, kita buat qasar, tak ada masalah. Sebab Imam Syafi'i hukum dia sembahyang 4 qasar ni harus. Tapi kalau ikut pendapat Imam Hanafi, apabila musafir, semuanya jadi 2. Hatta kalau tertinggal sembahyang waktu musafir, qada pun 2 juga. Itu Imam Hanafi. Saya belajar kat Jordan, belajar fiqh Syafi'i, fiqh Hanafi. Tapi kita di Jordan tu kita buka juga, panggil ustaz-ustaz panggil untuk belajar fiqh Syafi'i. Sebab di Jordan tu banyak jalan. Guru saya tu dia kata, kalau kau balik Malaysia, kau jamak aja kat Malaysia tu, dia kata. Jamak qasar dia kata. Habis kalau aku balik 2 bulan macam mana doktor? Dia kata, kau jamak aja, kau musafir sampai 2 bulan. Itu kalau Hanafi. Tapi Imam Syafi'i 17 hari saja untuk jamak dan qasar. Balik bercuti lah tu. Balik bercuti. Dia balik bercuti jamak qasar je, 2 rakaat je dia kata. Dia kata mudah sangat tu. Kemudiannya, sebelum nak tutup, ada soalan tak tentang apa-apa saja? Jadi yang kira kita balik sendiri kan, maknanya hari Jumaat kena sembahyang Jumaat. Kan, sebab tolak lepas subuh. Tapi kalau orang yang naik bas ni memang dia tak solat Jumaat lah. Tak solat Jumaat. Seboleh-bolehnya mengelakkanlah ambil pasal Jumaat. Itu je. Ustaz, kalau kita pergi rumah lagi, kita confirm lah, kita duduk cari confirm balik kan, selain tiket confirm. Tapi bila kita duduk di hotel memang tak boleh jamak tak. Tapi kalau kita keluar daripada hotel tu pergi ke tempat lain, kalau jarak dia lebih 81 km boleh. tak semestinya kampung lain. Sebab maksud ni masalah kerja ke? Tak sempat balik hotel. Kita keluar masa Kita nak sebab keluar daripada hotel, kita pergi ada group tour kan, untuk kita jumpa masjid. Boleh tak kena jamak di masjid? Sebab kita masa tu kita dah orang kata syarat mustautin sebenarnya 3 hari.
Kalau ikut orang kata ikut pendapat yang jumhur lah. Kita je kalau kat Selangor ni Mastotin nak dapat zakat kurang-kurang 5 tahun. Zakat kat Selangor ni. Sebab saya ni banyak tangan borang zakat. datang borang zakat kan. Kalau kata kita pergi musafir, kita kata 7 hari, kita bila kita nak keluar balik, kalau mengikut pendapat pendapat yang saya belajar, kita dah keluar tu, kita kalau lebih 80 tak ada masalah, lebih 81 tak ada masalah untuk kita daripada hotel. Itu untuk kosor kan. Untuk kosor. Jamak lain cerita ni. Jamak dia sebenarnya, jamak dia bukan semua tempat dia boleh jamak. Jamak ni bukan dia terikat dengan apa namanya musafir. Kosor memang terikat dengan musafir. Itu betul lah tu. Jamak memang tak terikat dengan musafir. Tapi jamak yang orang kata dibenarkan, satu ketika musafir untuk memudahkan, satu lagi ketika hujan yang terlalu lebat. Kalau musafir lain macam dia tak lupa masjid apa semua kan dalam perjalanan, kalau dia berjamak kan, jamak kata jamak tadi apa ni, jamak penuh lah. Jamak penuh lah. Okey, sekali. Boleh. Jamak tanpa kosor, 4-4. Boleh jamak. Tapi kena lebih 80. 81. Kalau kata ada masjid, Masalah dia ni di Paris. Dia masalah di Paris, dia di hotel, ada masalah kerja, masyarakat kerja pergi ke tempat, tak sampai 80 km pun. Tapi dia tak mungkin sampai balik ke hotel sebelum waktu maghrib. Maknanya dia akan miss zuhur dengan asar. Kalau waktu musim sejuk. Akan miss zuhur dengan asar kalau dia tidak jamak asar di tempat mana jumpa. I mean, jamak lah tak asar lah. jamak tanpa kosor. Jamak tanpa kosor maksudnya. Jamak tanpa kosor. Penuh. 4 lah. Oh, dia macam tu. Dia 4 So kalau kita pergi holiday lah, kalau pergi 1 minggu tu, kita tahu dah pergi 1 minggu tu. Sampai hari tu memang tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Sebab lagi ada Tak boleh. Melainkan kalau tempat hotel kita keluar, hotel kita dengan tempat yang kita nak tuju tu lebih 81 kilo. Itu paling sikit saya bagi tu. Dia kalau ikut yang 85, 89. 81 kilo. Sama dulu tak boleh pula. Wangi dengan ni Taman Putera. tak apa. Oh. 20 Serempat tak kan? Serempat tak lagi. Ada pasal saya pernah lah dengan pengarah akademi Islam Melayu. Kalau satu tempat dia kata, saya tanya detailan. Saya kata boleh jamak tak Ustaz? Dia kata tak boleh. Masa saya kat Beijing, saya pergi jumpa dalam perjalanan tambah tu berhenti kan. Mungkin kita tak sampai lah kot. Dan saya tanya detailan, saya kata Dia kalau lebih tak ada masalah. Dia kalau kurang. Lagi-lagi kan macam musim apa ni, belah-belah sana tu musim sejuk dia. Bila musim sejuk siang pendek. Saya di Jordan pun musim sejuk siang pendek. Tengok-tengok jam baru pukul 8 malam. Ingat pukul 12 dah. So memang bila siang pendek, kalau dah terpaksa macam tu, kita kena jamak lah. Tapi kena penuh. Tidak boleh qasar. Sebab qasar ni untuk musafir sahaja. Jamak maghrib isyak musim ni panas. Sebab malam tu pendek. Ada lagi? Masa balik ada tanya mana. tapi ada yang kata kalau kita ada niat satu masa kita nanti bermustautin di kampung, kata tak ada jamak, tak ada kosar kan. Nostalgia di kampung. Jangan kata anak kata nak tua-tua nak pencen, kata nak balik ke kampung. Itu akan datang. Yalah. Mana kalau kata kita ketik ada niat kita macam tu, kita tak boleh lah. Tak boleh. Sebab benda tu tak sampai lagi. Yang kita niat tu, kita niat nak 2 hari je. Itu future belum lagi. Yang akan datang tu tak lagi. Kosor jamak dia macam-macam. Kan saya bagi yang mudah je, kita fikir yang tu je. 3 hari, kalau kita tetap hari, 3 hari pergi balik. Tanpa pergi balik. Maksudnya kalau kita pergi hari Isnin, kita balik hari Jumaat. Boleh jamak.
Boleh tak? Ah. Kalau pergi balik Hari Sabtu balik Sabtu tak boleh dah. Hari Isnin pun tak boleh tak? Sampai tu tak boleh. Hari Isnin tu kita sampai waktu asar. Tak boleh Ada dah. maghrib itu terus kita kena semayang. Tak boleh Terus tamam. Kalau kita balik lebih pada tu. Ah. 5 hari lah. Jangan travelling tu enak silap full. Ulang alik. Ulang. Yang Musafir dah tu. Hari asar sampai. dia sedap dia. Ya? Ya. Boleh. Tapi ketika dia KL lah. Bukan ketika dia Melaka. Kalau sampai kampung lah. Boleh? Kalau sampai kat rumah Boleh. bila masuk kampung ada. Sebab pensyarah saya pun banyak macam tu sebenarnya. Duduk saya di Utah belajar rumah di Aman. Aman Utah ni bukan dalam 100 kilo. Kita hari dah. Tiap-tiap hari dia jamak. Jamak kasar maksudnya. Jamak kasar. Okey, kalau dalam keadaan kita boleh jamak kasar, mana lebih afdal kita jalan sembahyang biasa dengan sembahyang Okey. Dia sebenarnya terus sampai cepat lah, bukan dalam jalanan. kalau ikut mazhab Syafi'i kita benda ni harus saja. Harus. Jamak qasar ini ikut pendapat Syafi'i harus. Kalau kita buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Kalau nak kata afdal ni baik kita sembahyang penuh. Sebab pun 4 banyak lama sikit kita sembahyang. Ada lagi? Kalau kita balik, kita tak tahu apa hari nak datang, apa kita bolehlah nyamak. 17 hari. 17 hari. 17 hari. 17. Campur 2 hari, 19 hari semua. 19. Tapi dengan syarat kita tak letak bila kita nak balik. Tapi kalau kita dah letak bila kita nak balik, Jangan tak hari lah. Kalau tak check confirm ke tak boleh. Mereka orang tak boleh. Ada jaket tak boleh lah. lagi satu masalah bila kita kadang-kadang kita ikut kawan kan. Apa nak masalah? Kita ikut kawan tak bagi tahu kita. Kawan tak bagi tahu kita nak pergi mana. Contohnya saja nak kenakan kita kan. Kita tak digunakan jamak dan qasar. Melainkan kalau perjalanan tu dah lama, melebihi kita rasa dah lebih 80 kilo baru kita jamak. Dan ingat bila kita niat jamak tak kita rasa kita nak buat jamak takhir, kita mesti niat pada waktu zuhur ataupun maghrib. Kalau kita tak niat untuk buat, kita kena qada. Kalau jamak takhir kita kena niat untuk berjamak takhir. Yang awal lah. Yang awal. Disunatkan ketika kita nak angkat takbir. Jamak takhir. Jamak takdim. Kalau jamak takdim, kalau kita nak buat awal, disunatkan untuk kita masa kita angkat takbir zuhur, kita niat dah kita nak buat jamak takdim. Itu sunat. Kalau jamak takhir, dalam waktu tu kita kena niat. Kita tak niat, dah masuk asar contohnya. Nak buat jamak takhir, baru niat. Tak kira jamak, kena qada, kena sembahyang empat. Niat dalam waktu zuhur lah. Kena niat dalam waktu zuhur. Ustaz, kalau kita jamak takdim, tapi zuhur tu kita ikut Jumaat 4 rakaat. Dan lepas tu kita buat tapi yang 4 rakaat tu macam niat dia? Sama je. Niat untuk zuhur saja ke? Niat untuk zuhur saja. Tahu saja. Tak payah niat untuk apa ni kita nak Untuk pasal tak niat, dia untuk jamak tak? Dia niat untuk jamak tu dulu, itu sunat. Kalau kata kita nak jamak takbir, sunat untuk kita niat ketika takbir untuk ihram sembahyang zuhur ataupun maghrib. Kalau kata kita ikut imam, waktu sembahyang zuhur, imam sembahyang 4, kita pun sembahyang 4 lah kan. Kita sembahyang untuk macam biasa. Cuma kalau boleh kita selitkan niat untuk kita jamak. Kalau tak selit tak apa, benda tu sunat. Cuma pastikan antara zuhur dengan asar, kalau kita nak buat jamak tu tak ada masa yang lama. Masa dia renggang setakat iqamah sahaja. Terus bangun buat Kalau boleh terus bangun buat asar. Jangan duduk terlalu lama.
Kalau kita jamak takhir, kita solat asar. Baru nak solat dulu. Tak ada masalah kan? Okey. Kita boleh sama-sama jawab azan Kalau jamak takdim, kita wajib sembahyang zuhur ataupun maghrib dulu. Wajib. Baru sembahyang asar ataupun isyak. Tapi kalau jamak takhir, terpulang kita nak sembahyang mana dulu? Asar dulu ke zuhur dulu? Boleh. Ataupun zuhur maghrib dulu ataupun isyak dulu. Tapi saya syorkan kita sembahyang zuhur dan maghrib dulu. Sebab apa? Zuhur dan maghrib datang dulu. Ikut turutan. Itu yang saya dapat daripada guru saya lah. Tapi ada itu hormat. Ya, hormat. Dia sebenarnya dua-dua boleh. Dia tak disyaratkan. Yang syorkan sembahyang isyak dengan asar dulu, dia kata kurang waktu tu. Okey, satu lagi saya nak sentuh sebab kebanyakannya mungkin orang bisnes. Selalu travel sana travel sini. Kan? Betul. Salah agak. Saya selalu saya kata bila naik flight, kalau melibatkan waktu sembahyang yang ke mana kita boleh luput waktu sembahyang dia tu, kita sembahyang tak flight. Minta tolong sangat. Kalau saya belajar tak ada sembahyang hormat waktu. Istilah sembahyang hormat waktu tidak ada. Sembahyang duduk. Kalau kita mampu berdiri, kita berdiri masa tempat duduk kita. Adapun rukuk dan sujud tu kita buat sebagai mampu. Sebab berdiri tu wajib. Tapi kalau kita tak mampu nak untuk kita berdiri, kita duduk. Kelebihannya apa ni saya pernah naik Saudi Airways. Saudi Airways di belakangnya ada satu tempat solat. Saudi ada, tapi emas tak ada lagi. Saudi sahaja. Tak ada. Etihad ada. Royal Jordan pun tak ada. Saudi saja. Memang ada tempat solat. Minta tu. Sebab apa ni, kalau ambil wudu sedikit dia. Saya nak bagi petua ambil wudu supaya kita tak basah. Baju kita tak basah. Bila kita dalam keadaan musafir, air yang kurang lebih-lebih lagi dalam kapal terbang, kita basuh tangan kita ambil air, kita sapu. Kita sapu sampai rata. Jangan angkat tangan. Selagi kita tak rasa muka kita ni tak kena air, jangan angkat tangan. Bila kita angkat tangan kita, air kat tangan kita dah jadi mustakmal. Selagi mana air tu kat muka kita ataupun dekat tangan kita, dia masih lagi mutlak. Sebab itu saya di Jordan, kalau musim sejuk, satu botol mineral je. Musim sejuk terpaksa buat macam tu. Kaki sebab hoof, pakai hoof sapu sikit je, tak boleh kaki. Cukup setakat itu saja. Saya tak ada soalan. Kalau ada sikit lagi. Sakit yang macam mana yang boleh terjamah? Sakit yang macam mana? Sakit macam mana berjamak? Sakit macam mana yang berjamak? Tahu saya sakit tak ada yang kena jamak. Kalau kata tak boleh bangun, sembahyang macam biasa juga. Sebab yang saya belajar lah, yang jamak ni musafir, ketika takut, ketika hujan lebat, ketika sakit, sembahyang macam biasa. Sebab apa Rasulullah dalam Quran kata, kalau tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, berbaring. Tak mampu berbaring, tak mula sembahyang pakai mata. Tak mampu mata, hati. Tak mampu hati, kita matilah. Sembahyang tu tak biasa-biasa juga. Tak mampu hati, mati, itu je. Sembahyang macam biasa juga. Cuma kita, orang kata diringankan untuk kita berbaring saja. Mungkin kalau ada pendapat ustaz lain kata macam tu, Allah A'lam lah. Tapi apa yang saya belajar dulu tak ada. Tak ada takut. Tak ada dah Satu lagi. Satu lagi. Tak lanjut ni.